Oke, selamat petang guys. Oke, jom kita pergi Bazar Ramadan berbuka seorang-seorang hari ni. Baru balik dari bilik belajar 24 jam. So jadi siaplah, banyak kerja je. Banyak juga lah kerja, writing result untuk satu section tu. Siap. Ya, hari ni tadi banyak ni saja. Banyak apa nama tu? Banyak tengok series Survivor. So untuk sekejap saja ni sebelum saya sampai Bazar Ramadan untuk beli makanan. So saya nak memperkenalkan untuk for the first time. Tak ada orang pernah bercakap pasal benda ni. Jangan nak mengaku kamu pernah cakap. Saya tak pernah dengar pun orang demand benda ni ataupun berbincang perkara berkaitan dengan hak regionalisasi Borneo. Kalau dalam bahasa Inggeris dia regionalism. Tak pernah ada orang cakap pasal regionalism untuk Borneo ni, Sabah dengan Sarawak. Kenapa tak ada orang minta hak pasal regionalism ni? Saya pun tak tahulah. Nak tanya diri sendiri. Tetapi hak regionalism atau hak regionalisasi ni memang ada ditulis. Ada ditulis di dalam IGC report, Malaysia Agreement. Tapi somehow orang tidak dapat catch up benda ni. Hari tu saya buat tafsiran dia bentuk kewilayahan. Tapi sebenarnya ayat bahasa Melayu dia, saya rasa lah ayat bahasa Melayu dia ialah regionalisasi. Biasalah nak tukar bahasa Melayu bahasa Inggeris ni, kita pun tak tahu ayat-ayat yang very spesifik ni. Kalau territories tu wilayah, kalau regional tu regionalisasi lah tu. So regionalism ni, kalau kita baca-baca dokumen tentang pembentukan Malaysia kan, sebenarnya ada banyak-banyak peringkat dokumen tu kita akan jumpa dia bersangkut paut. Dari asal dia tu orang cakap dia ada satu prinsipal, lepas tu dia ada satu suggestion, recommendation, kemudian dibincangkan kan, kemudian dimasukkan di dalam Malaysia Agreement, kemudian dimasukkan di dalam perlembagaan. So proses tu ada, tapi yang kita nak tahu proses dia macam mana tu. Dari mana saya dapat perkataan regionalism ni sebenarnya? Baca untuk regionalism ni kan, regionalisasi ni, kita boleh tengok, kita boleh search saja Google untuk tahu apa maksud regionalisasi ni. Contohnya dalam berita dulu kan, orang cakap sentimen regionalism ni tak bagus untuk Malaysia apa semua. Mereka cakap dia macam satu sentimen yang opposite kepada federalism. Kalau federalism ni mau semua orang unit federate macam tu je kan. Tetapi regionalism ni dia the opposite. Dia the opposite kepada federalism. Tapi dalam untuk pembentukan Malaysia ni, regionalism tu memang wajar untuk ada. Memang dia suruh ada regionalism. Kenapa? Sebab kita ada karakteristik culture kita berbeza, history kita berbeza, geografi kita berbeza, jarak antara Sabah Sarawak dengan Persekutuan Tanah Melayu tu berbeza. So saiz kita pun berbeza. Jadi regionalism tu justify untuk Sabah dengan Sarawak. Justify, memang dia justify untuk Sabah dengan Sarawak. Kenapa sentimen regionalism tu memang justify dan hak regionalism tu memang diberi kepada Sabah dengan Sarawak? Sebab dia saiz kita berbeza, macam saya cakap tadi kan. Culture kita berbeza, orang kita berbeza. Kita ada native of Sarawak yang berlainan dengan orang-orang dekat Persekutuan Tanah Melayu. Jarak kita berbeza dari segi geografi. Dari segi geografi kita yang bergunung ganang, tanah gambut apa semua, bersungai banyak, semua tu pun berbeza. Jadi cara untuk memajukan Sabah dan Sarawak ni, kita perlu ada regionalisasi, regionalism.
Dan regionalism ni memang sudah pun diberitahu di dalam United Nations. Kita beri kita cerita daripada mula tu. Dia dari dokumen yang pertama tu, sebelum pembentukan Malaysia tu, kita ada UN Resolution 1541 kan. Kita tengok secara besarnya. Dalam UN Resolution 1541 tu, kita tengok prinsipal yang kelima. Dalam prinsipal yang kelima tu, dia cakap pasal karakteristik kita ni. Kalau ada karakteristik yang berbeza tu, untuk integration tu, dia kena guna other means, cara yang lain untuk developkan cara lain untuk administration, judiciary, local government apa semua tu. Kita kena guna cara yang lain, cara yang regional. Itu maksud dia. Jadi apabila pembentukan Malaysia ni memang United Nations confirmkan, memang dibuat mengikut UN Resolution 1541. So prinsipal 5 ni activate lah UN Resolution 1541 ni, iaitu kita kena guna other means untuk developkan administration, local government dan sebagainya untuk Sabah dengan Sarawak, di mana kita kena ada regionalism kat sini. Kemudian United Nations dah beritahu macam mana bentuk pembentukan Malaysia ni mengikut integration kan. Integration tu tak seterusnya kita terus sama pentadbiran, cara pentadbiran kita dengan Persekutuan Tanah Melayu. Tak boleh, sebab kita kena ambil kira regionalism yang berbeza tu tadi, dari segi agama, culture, history, geografi, size, population dan sebagainya tadi. So kita kena guna tengok regionalism. Dan regionalism ni sudah pun dicadangkan di dalam Cobalt Commission. So Cobalt Commission ni kita kena faham, Cobalt Commission ni dia pendapat-pendapat opinion yang datang daripada orang Sabah dengan Sarawak sendiri. Dan daripada pendapat-pendapat orang Sabah dengan Sarawak ni, commissioner dia memberi pendapat, memberi recommendation berdasarkan pendapat tu tadi. Dia beri recommendation. Untuk recommendation ni nanti yang akan dibincangkan secara teliti di dalam IGC untuk nak buat dia dalam perlembagaan macam tu untuk. So recommendation ni tadilah yang kita tengok ada recommendation berkaitan dengan regionalism. So apabila kita tengok recommendation berkaitan dengan regionalism ni tadi, datang dia daripada Sir David Watterson dengan Sir Anthony Abel, British Commissioner. Dia beri recommendation supaya ada regionalism. Apa bahagian mana yang kita kena regionalism kan dekat pembentukan Malaysia ni untuk Sabah dengan Sarawak? Apabila kita tengok recommendation tu, apa yang dia mahu diregionalisasikan ialah federal service. Federal service yang ada dekat Sabah dengan Sarawak ni. Federal service ni lah yang kena diregionalisasikan di Sabah dengan Sarawak. Di mana contohnya kalau ada satu federal department tu kan, federal department ni semua state ada, dengan termasuk Persekutuan Tanah Melayu. Mana-mana contohnya federal department tu dia ada dekat negeri-negeri Tanah Melayu tu, dan dia pun ada dekat Sabah dengan Sarawak. Tetapi untuk Sabah dengan Sarawak tu, federal department tu dia kena regionalize. Maksud dia dekat Sabah dengan Sarawak tu kita ada regional director kita sendiri yang ada kuasa seolah-olah macam minister yang berkuasa untuk federal department tu tadi. Tu maksud dia regionalism. So hak ini supaya kita ada director of regional director, contohnya untuk post on and telecommunication atau regional director untuk contohnya lah education yang memang bawah federal list kan, ataupun benda-benda yang federal department yang di bawah federal list tu. Sabah dengan Sarawak kalau boleh mesti ada regional director dia, supaya kuasa-kuasa minister tu serahkan kepada regional director. Dan regional director ni boleh melaksanakan day to day operation tu lebih efisien. Sebab tu kita kena ada regional director untuk federal service tu, untuk terutama federal service yang perlu betul-betul ada regional punya karakteristik, di mana kalau
contohnya telekomunikasi dekat Sabah dengan Sarawak kan, kita selalu tak ada internet lah, tak ada tiang elektrik lah, tiang telekomunikasi tower pun tak cukup dekat Sabah dengan Sarawak kan. So sebabkan walaupun item ni telekomunikasi ni di bawah federal, jadi item federal ni sepatutnya di regionalize kan. Maksudnya item tu dekat Sabah dengan Sarawak kita kena ada regional director untuk manage telekomunikasi ni. Jadi regional director ni dia akan ada kuasa untuk buat day to day operation, untuk buat decision, tak perlu kita nak rujuk kepada Kuala Lumpur. Itu maksud dia. Dan hak regionalisation ni memang sudah dicadangkan di dalam di recommendedkan di dalam Cobalt Commission. Saya baru cerita sampai Cobalt Commission tu, belum lagi sampai IGC report. Dan dalam Cobalt Commission tu last sebelum saya nak pergi beli barang ni, last nanti kita sambung balik. Dan orang yang bertanggungjawab dalam recommendation oleh Sir Anthony Abel dengan Sir David Watterson dalam Cobalt Commission tu, orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan regionalism of federal service ni dekat Sabah dengan Sarawak ialah siapa tahu? Orang yang bertanggungjawab ialah Borneo Affairs Minister, Borneo Affairs Federal Minister. Siapa Borneo Affairs Federal Minister dekat Sabah dengan Sarawak ni? Dia lah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan regionalism ni dekat Sabah dengan Sarawak. Cadangan supaya Borneo ni kan, saya beritahu cadangan supaya Borneo ni kita ada Borneo Affairs Minister ni, dia bukan datang daripada Persekutuan Tanah Melayu. Contohnya pada tahun 1963 kan, ada krisis pelantikan gubernur dekat Sarawak tu kan. Apabila Temenggung Jugah tu tidak dilantik sebagai gubernur, ada satu agreement dengan tu supaya Temenggung Jugah tu tak jadi gubernur Sarawak, tapi Temenggung Jugah tu sebaliknya dilantik sebagai Borneo Affairs Minister. Sebenarnya cadangan untuk melantik Gubernur Affairs Minister tu, dia bukan datang daripada Persekutuan Tanah Melayu. Konon-kononnya dia beri jawatan ni kepada Temenggung Jugah, kepada orang Sarawak. Bukan. Sebenarnya cadangan ni memang datang daripada Cobalt Commission lagi dah, tahun 1962 sebelum pembentukan Malaysia. Dan cadangan ni memang sudah pun diberi oleh Sir Anthony Abel dengan Sir David Watterson tu, supaya Federal Minister tu nanti dia ada Borneo Affairs Minister. Dan Borneo Affairs Minister ni kuasa dia lebih kurang macam State Secretary for Scotland. Kalau dekat Scotland tu kan dia ada State Secretary for Scotland. Dia lebih kurang macam minister yang handle benda-benda berkaitan dengan devolution of power, regionalism dan polisi yang dibuat oleh kerajaan persekutuan tu. Dia pastikan semua polisi tu boleh diterima dekat Scotland. Macam tu juga Borneo Affairs Minister, dia tugas dia lebih kurang macam State Secretary for Scotland tu. Kalau minister kita ni kan, Borneo Affairs Minister kita ni, tugas dia pun dia tak tahu. Analogous tugas tu pun dia tak tahu tugas dia. Jadi kita ada problem lah. Jadi Borneo Affairs Minister kita tu, kalau dia tak tahu tugas dia macam mana, boleh tengok, boleh cek State Secretary for Scotland tu kerja dia macam mana. Lebih kurang jugalah kerja dia. Sebab dalam Cobalt Commission dah dia cakap Borneo Affairs Minister ni tugas dia macam analogous saja, analogous macam State Secretary for Scotland. Kamu tengoklah apa responsibility role dia State Secretary for Scotland tu, lebih kurang sama dengan Borneo Affairs Minister. Copy paste saja role dia, boleh faham. Senang saja nak laksanakan tugas. Dan tugas yang pertama, saya malas nak beritahu. Kalau Borneo Affairs Minister kita nak tahu apa tugas dia, saya ada file apa semua tu, macam mana nak melaksanakan tugas dia, macam mana you can make a good example lah. Tapi saya dah terangkan siapa yang bertanggungjawab untuk regionalism tu. Borneo Affairs Minister tu lah yang bertanggungjawab terhadap proses regionalism of federal service, Federal Department dekat Sabah dengan Sarawak.
Border Affairs Minister ni jugalah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan borderisasi dekat Sabah dengan Sarawak. Borderisasi ni bukan state service saja, federal service pun dia kena laksanakan borderisasi, dan orang yang bertanggungjawab ni ialah Border Affairs Minister. Dan satu lagi tanggungjawab dia ialah kita akan ada federal list kan. Jadi macam mana pelaksanaan federal list ni dekat Sabah dengan Sarawak, itu pun tanggungjawab Border Affairs Minister. Dia akan pastikan semua polisi yang dibuat oleh Federal Department yang ada di bawah federal list ni dia laksanakan. Dia kena pastikan polisi dia ada consultation terhadap kabinet Sabah dengan Sarawak. Jangan syok sendiri buat polisi, kena discuss dengan state cabinet. Tu tugas Border Affairs Minister. Dan saya cerita tentang Border Affairs Minister ni sebab dia bersangkut paut dengan hak regionalisasi Sabah dengan Sarawak ni. So nanti saya terangkan lepas ni, bila-bila masalah saya akan terangkan lebih lanjut, sebab ni baru mula, ni first time orang beritahu pasal hak regionalisasi Sabah dengan Sarawak ni. Sebab tu bila ada newspaper cakap hari tu kan, tak boleh ada sentimen regionalism apa semua, tu macam dia orang tu melanggar perjanjian Malaysia lah tu, orang yang cakap tak boleh ada regionalism tu. Sebenarnya hak regionalism tu memang ada untuk Sabah dengan Sarawak. Regionalisasi tu memang hak Sabah dengan Sarawak, kena laksanakan. Ini persoalkan lagi, masuk newspaper bukan main cakap tak boleh regionalism apa semua. Saya tengok pun tunggu apa YB kita nak respon benda ni, tak ada pun mereka respon, termangu-mangu macam tu saja. Hak regionalisasi pun tak tahu. Tapi tak apalah, saya beritahu je lah hari ni. First time saya beritahu. First time dekat Malaysia berkaitan dengan hak regionalisasi Sabah dengan Sarawak. Nanti saya beritahu lebih spesifik di mana dan cara untuk melaksanakan hak regionalisasi Sabah dengan Sarawak ni yang termaktub dalam IGC report dengan Malaysia Agreement. Okey lah, thank you. Saya nak pergi bazar. Jom kita berbuka lepas ni.